إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung pada pagi ini kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkam Al-Ma'mum wal Imam. Kita dah masuk juzuk yang kedua, masalah yang ke-126, muka surat 109 Jawi, 82 Rumi. 109 Jawi, 82 Rumi, masalah ke-126. Banyaklah kita bahas masalah. Masalah yang ke-126, masalah imam dan makmum. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Masalah ke-126, hukum memanjangkan rukun yang pendek. Hukum memanjangkan rukun yang pendek. Panjang ni, satu muka surat cerita ni. Kita tengok. Jika sembahyang makmum di belakang seorang imam, makmum sembahyang belakang seorang imam, dan rukuk, imam rukuk, dia pun rukuk lah, makmum rukuk, imam rukuk, makmum pun rukuk. I'tidal, imam i'tidal, makmum pun i'tidal. Dan sujud yang pertama, imam sujud pertama, makmum pun sujud yang pertama. Dan sujud yang pertama ia sertanya bersama-sama imam. Maka tiba-tiba imam mengangkatkan kepalanya dan bangun berdiri qiyam. Sujud sekali lah maknanya. Imam terlupa, imam pergi sujud sekali je. Jarang yang terjadi, tapi boleh terjadi. Cuma jarang lah sujud sekali ni. Terus berdiri, kita katalah rakaat pertama kot, terus berdiri rakaat kedua, maknanya hilang satu sujud. Masalah juga ni kalau kita tak pernah baca ni, masalah juga nak buat macam mana ni. Dan tinggallah makmum duduk di antara dua sujud. Makmum ingatkan nak duduk di antara dua sujud dan nak sujud balik. Tiba-tiba bila imam Allahu Akbar, bunyi lain macam je, panjang. Tak apalah, makmum pun angkat kepala untuk duduk di antara dua sujud. Rabbi fili warhamni. Bila duduk je tengok imam ada kat atas, imam tengah berdiri. Macam mana makmum dia nak buat? Dan jika sekiranya makmum ia bangun berdiri serta imamnya dengan sengaja, niscaya batal lah sembahyang. Batal sembahyang.
makmum pergi ikut imam, memanglah batal. Imam sujud sekali, makmum pun sujud sekali. Cuma bezanya imam dengan tak sengaja, makmum sengaja. Sebab dia tahu imam sekali je naik dah. Makmum tadi pun tak tahu nak buat macam mana, ikut imam je lah, sujud sekali. Nanti pandai-pandai lah imam nak tambah satu rakaat lagi ke apa ke, ikut aje lah. Maka niscaya batal lah sembahyang makmum. Imam tak batal, baik imam terlupa. Imam tak batal, makmum yang batal. Habis tu makmum nak buat macam mana? Dan jika ia makmum tunggu imamnya di dalam duduk antara dua sujud, ini biasa mungkin lah kot. Ini biasa terjadi ya. Dia kata kalau aku bangun ikut imam, batas sembahyang aku ni. Duduk je lah dekat duduk di antara dua sujud tu, dan mikirkan tak tahu nak buat apa, ataupun mungkin tunggu imam kot kat situ. Maka sesungguhnya telah memanjang ia rukun yang pendek, dengan maksud batal juga. Makmum naik pun batal, sujud sekali ikut imam. Makmum duduk je kat situ tak tahu nak buat apa, duduk di antara dua sujud, batal juga, sebab dia rukun pendek. Rukun pendek tak boleh banyak, tak boleh panjangkan. Masa makmum duduk di antara dua sujud tak batal lagi, lama sikit baru batal. Berapa lama tu makmum tadi memanjangkan rukun pendek dan membatalkan sembahyangnya? Berapa lama? Kadar bacaan Fatihah. Lebih kurang kalau lepas Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, kemudian makmum tak tahu nak buat apa, duduk gitu je, sudah imam diri ni, selang 30 saat batal makmum tadi. Itu maksud memanjangkan rukun pendek. Berdiri pun batal, duduk pun batal. Dan jika ia sujud yang kedua, kalau makmum sujud kedua pula, kemudian bangun berdiri mengikut imamnya, kata imam tak buat, dia punya pasal, aku buatlah. Makmum dah duduk di antara dua sujud, dah baca semua, makmum sujud yang kedua, sedangkan imam tengah berdiri ni. Lepas tu berdiri ikut imam, niscaya batal lah sembahyangnya. Batal sembahyang juga. Habis makmum nak buat macam mana ni? Nak ikut imam sembahyang dengan sujud sekali je, batal. Tunggu imam dekat duduk di antara dua sujud, batal. Sujudlah yang kedua, sujud yang kedua, batal. Semua batal. Niscaya batal lah sembahyangnya, ni makmum. Kerana tidak harus, tidak boleh, batal mengikut. Kerana ia imam itu lupa. Imam dah lupa, makmum pergi ikut sama-sama lupa tu buat apa, sedangkan makmum tu tahu. Maka sebab tu membatalkan. Seperti mengikutnya pada rakaat yang kelima. Samalah kaedahnya, imam berdiri rakaat yang kelima, makmum kata rakaat kelima ni makmum ikut sekali, maka makmum membatal. Samalah keadaannya, dia kata gitu. Tak boleh buat apa ni, terkepit ni makmum ni. Dan jika ia makmum sujud yang kedua, kemudian duduk ia, kalau sujud yang kedua, lepas tu jangan bangun ikut imam, duduk je kat situ. Lepas sujud yang kedua tu duduk, maka batal juga sembahyangnya, batal juga. Kerana ia duduk bukan pada tempat duduk yang ada kaitan dengan ibadah sembahyang. Kat situ duduk istirahat tu, mana boleh duduk lama-lama, batal juga. Makmum sujud yang kedua, lepas tu duduk pula kat situ. Lepas sujud tu bangun, angkat kepala, duduk kat situ, mana boleh, batal juga. Maka jalan keluarnya, cara nak selesai supaya sembahyang makmum itu sah, maka hendaklah ia bercerai dengan imamnya. Dia kena mufaraqah, yakni hendaklah mufaraqah sementara. Mufaraqah dengan sementara. Maka wajib ia sujud yang kedua.
maka wajib makmum tadi sujud yang kedua mufaraqah sementara, bercerai dengan imamnya, mufaraqah sementara. Maka wajib ia sujud yang kedua. Bila dia dah mufaraqah, dia teruskanlah sembahyang dia. Imam tengah berdiri, dia duduk di antara dua sujud. Caranya mufaraqah, berpisah dengan imam. Lepas tu sujudlah, teruskan sembahyang dah, sujud. Dan tunggu imamnya di dalam sujud yang kedua. Wih, lama ni. Biasa sujud kedua tu tunggu je imam kat situ, sehinggalah imam sampai sujud yang kedua tu lah. Wih, lama. So imam sedang baca Fatihah sekarang ni. Makmum tadi sujud aja, tunggu imam kat situ. Imam rukuk, tunggu lagi. Imam i'tidal, tunggu. Imam sujud, tunggu. Imam duduk di antara dua sujud, tunggu. Imam sujud yang kedua, baru ikut imam lepas pada tu. Tapi lama ni. Dan boleh juga bermufaraqah terus dengan imamnya. Boleh je terus mufaraqah main seorang sampai habis pun boleh. Dan menyempurnakan sembahyangnya dengan bersendirian, yakni secara munfarid main seorang-seorang, boleh juga. Tak apalah. Mufaraqah ni memang boleh, tak ada masalah. Mufaraqah lepas tu main seorang-seorang, memang settle. Cuma macam mana yang tunggu imam tadi tu, dia tak settle pun. Dia cuma cakap gitu je. Mufaraqah sementara, makmum duduk di antara dua sujud. Dia tengok imam diri, tak tahu nak buat apa. Nak rukuk, nak sujud tak boleh. Tunggu imam kat situ tak boleh. Sujud yang kedua, lepas tu duduk tunggu imam pun tak boleh. Semua tak boleh buat. Maka dia kata mufaraqah sementara, tunggu dalam sujud. Kalau nak kira imam sujud, duduk di antara dua sujud, baru dua rukun. Jadi dia kata macam mana mufaraqah dengan imam, kemudian sujud yang kedua, kemudian tunggu imam dalam sujud yang kedua tu sehingga imam sujud yang kedua. Ui. Lepas pada tu masuk balik, jadi makmum balik. Dia suruh buat gitu. Complicated ni sebenarnya. Jadi tunggulah imam masuk, tunggu je. Imam rukuk, imam i'tidal, imam sujud, imam duduk di antara sujud, imam sujud. Lepas tu imam buat apa? Imam angkat kepala. Bila imam angkat kepala, angkat kepala dengan imam sekali. Senang lah cara tu. Rasa macam susah lah cara tu. Kenapa angkat kepala sekali dengan imam? Masa tu makmum tadi dah niat masuk balik sembahyang bersama imam. Susah lah. Memang cara yang agak susah. Lepas pada tu tunggu lagi sembahyang imam sampai habis. Dia ada cara yang lagi senang daripada cara dalam kitab kita ni. Tak perlu tunggu imam dalam sujud yang kedua, sebab dah mufaraqah kan, sembahyang sendiri kan. Jadi tunggu imam masih berdiri. Jadi kalau nak pakai cara mufaraqah sementara ni, ketika imam bangun dalam keadaan sujud sekali, makmum tu duduk di antara dua sujud, dah sedar dah apa yang berlaku, dah fikir siap-siap dah. Makmum tadi sujud yang kedua dengan niat mufaraqah dah. Mufaraqah, lepas tu makmum tadi teruskan sembahyangnya, sujud yang kedua. Lepas tu sembahyang seorang ni, makmum tadi berdiri rakaat yang seterusnya dan tunggu imam kat situ. Lagi senang. Apa tunggu ketika sujud? Tunggu. Imam pun rukuk, biarkan. Imam i'tidal, biar. Imam sujud, biarkan. Kemudian imam naik rakaat seterusnya, baru ikut imam, niat jadi makmum balik. Kalau nak pakai cara ni lah. Cuma itulah, dia jadi masalah pula pada rakaat seterusnya, dia nak makin masalah pula. Kalau tunggu imam, sama ada tunggu dekat sujud ke, tunggu dekat berdiri ke.
Kemudian bila imam sampai situ, masuk balik semayang bersama imam, niat jadi makmum balik, memang tak ada masalah buat macam tu. Biasa kalau kita tengok dulu budak-budak, bila imam dia mari lambat, imam dah 2 rakaat lah kata, dia semayang seorang-seorang kejar imam. Bila sampai je rakaat sama-sama dengan imam rakaat ketiga, baru dia ikut lah, kali salam sama-sama kan. Memanglah tengok daripada satu segi tak sah lah semayang kan. Tapi kalau dia pandai buat, sah je semayang dia walaupun kerja imam. Caranya, masa dia semayang masuk dalam saf tu, jangan niat makmum, semayang seorang, baca laju-laju, rukuk i'tidal, bukan niat ikut imam pun, bukan. Sehingga sampai sama rakaat dengan imam, masa tu baru niat makmum, baru ikut imam. Boleh lah, tapi tak dapat pahala jemaah buat gitu. Sama lah juga dalam kes ni pun, guna kaedah yang sama juga, iaitu mula mufaraqah, niat tak ikut imam pun, semayang seorang. Kemudian tunggu imam kat mana-mana. Bila imam sampai yang sama, rukun yang sama, masa tu masuk semayang, niat jadi makmum bersama imam. Tu cara dia. Cuma susah lah juga. Sebab apa susah kata? Kalau dia tunggu macam tadi, imam akan tayar awal lepas pada tu. Imam akan tayar awal. Makmum tak boleh tayar awal. Sebab makmum kan baru 1 rakaat. Katalah makmum tunggu dalam sujud rakaat pertama tu, sehingga imam turun sujud. Imam kata dia dah 2 rakaat dah. Makmum kata ni kan baru 1. Bila imam kata 2, imam akan tayar awal. Bila imam tayar awal, makmum tadi tak boleh tayar awal. Dia makin huru-hara lepas pada tu. Makmum wajib tunggu imam ketika berdiri. Bila imam rukuk semua, ikut imam. Bila makmum dah 2 rakaat, makmum tayar awal, sepatutnya tayar awal, tiba-tiba imam tidak tayar awal, sebab imam kata tadi dah tayar awal lah. Dia akan terus tak sama dengan imam sampai salam. Jadi masalah lah juga kalau nak buat. Tapi sebenarnya kita dalam bab ni, dalam bab imam menyangka dia 2 rakaat, makmum mengatakan dia punya baru 1 saat, baru 1 rakaat, imam menyangka dia nya 2 rakaat, makmum yakin ianya 1 rakaat. Yang ni kita dah bahas 2 kali dah, kalau ingat lagi lah. 2 kali masalah. Akhir sekali imam bagi salam, makmum tak boleh bagi salam, makmum kena tambah 1 rakaat yang terakhir. Dan jika berlaku perkara di atas dalam rakaat pertama pada sembahyang Jumaat, maka para makmum tidak boleh ataupun batal mereka bermufaraqah dengan imam. Dia kias sembahyang Jumaat pula. Macam mana kalau dalam sembahyang Jumaat imam sujud sekali pada rakaat yang pertama? Yang ni susah ni. Makmum tak boleh mufaraqah. Makmum mufaraqah, makmum batal. Sebab untuk dapat solat Jumaat mesti dapat sekurang-kurangnya 1 rakaat bersama imam. Lepas tu nak mufaraqah pun mufaraqah lah. Sekarang ni rakaat pertama imam sujud, imam tidak sujud yang kedua, terus bangun rakaat kedua. Makmum kalau mufaraqah batal. Tidak harus, tak boleh, batal. Mereka bermufaraqah dengan imam, tak boleh. Sama ada dengan uzur atau tidak, sama ada makmum tadi uzur atau tidak, tak boleh. Solat Jumaat mesti dapat 1 rakaat dengan imam, baru boleh mufaraqah. Atas apa alasan sekalipun tak boleh. Tak boleh makmum mufaraqah. Habis tu nak buat macam mana? Imam sujud sekali. Dan jalan keluarnya supaya tidak batal sembahyang mereka makmum, maka hendaklah para makmum sujud yang kedua. Makmum sujud yang kedua dan tunggu imam mereka di dalam sujud itu. Jadi mesti buat macam ni, cara lain tak boleh dah. Makmum duduk di antara 2 sujud, imam naik rakaat kedua, makmum tadi mesti sujud yang kedua.
Tak boleh tunggu dekat duduk di antara dua sujud, akan membatalkan. Tak boleh ikut imam bangun rakaat seterusnya tanpa sujud yang kedua, tak boleh juga. Habis tu makmum tadi tak ada pilihan lain melainkan sujud yang kedua dan tunggu imam dalam sujud. Oh lama. Buatnya imam tadi bangun, baca Fatihah, tak sedar-sedar lagi, baca surah panjang sikit ke, imam rukuk, i'tidal, sujud. Lama tu. Makmum tetap juga kena tunggu dalam sujud yang kedua, sujud kedua. Jadi masalah juga ni. Sebab dan dia tak ada settle kan, macam dia nak settle ni. Jadi bila dia tunggu 3 minit baru imam sampai, pening kepala tu. Sujud lama. Cara lain tak boleh, mufarakah je batal. Mufarakah batal. Tak ada cara lain makmum tadi. Kalau makmum tadi duduk di antara dua sujud lepas tu naik rakaat seterusnya, batal juga. Kalau makmum tadi tunggu aja dalam duduk di antara dua sujud, batal juga. Tak ada cara lain, mesti sujud yang kedua dan tunggu dalam tu imam. 3 minit pun 3 minit lah, 4 minit pun 4 minit lah. Kemudian sehinggalah imam sujud yang kedua. Tapi menjadi masalah selepas itu. Macam mana? Bila imam sujud yang kedua, makmum imam angkat kepala daripada sujud yang kedua, maka imam dia tak bangun rakaat seterusnya, dia tayat akhir lah. Sebab dia kata dah 2 rakaat kan, tayat akhir. Makmum tadi kalau tayat akhir juga batal. Tak boleh pula, tadi dah lama kena tunggu dalam sujud. Sekarang ni bila imam angkat kepala daripada sujud yang kedua tu, rakaat kedua lah imam kata. Makmum duduk sujud lama dah rakaat pertama. Bila imam angkat kepala daripada sujud yang kedua dan terus tahiyat akhir, makmum tak boleh tahiyat akhir. Makmum kena berdiri tunggu dekat rakaat yang kedua. Tadi dah tunggu dalam sujud, ni tunggu pula masa duduk dalam rakaat kedua makmum lah. Imam duduk tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, imam duduk baca. Makmum ni subhanallah ke tak subhanallah tu hukumnya sunat. Tunggu, imam pun salam. Bila imam salam, makmum tadi mufaraqah dan teruskan satu rakaat lagi. Baca Fatihah apa semua, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, lepas tu tahiyat akhir, baca tahiyat akhir. Lepas tu salam. Sunat juga makmum tadi sebelum salam sujud sahwi, walaupun makmum tak salah. Imam tadi tak sah sembahyang dia. Imam tadi kena sembahyang zuhur lepas pada tu. Makmum yang buat cara tadi semua sah. Makmum semua sah. Imam dia yang tak sah. Dan tidaklah mudarat, tidak membatalkan sembahyang makmum. mereka makmum mendahului atas imam dengan 3 rukun atau 4 rukun. Kerana apabila mereka sujud, maka bermakna mereka telah mendahului imam dengan bacaan Fatihah. Dia sebenarnya dia tak dikira imam meninggalkan makmum, sebab imam tu pun salah. Jadi tak kira lah, imam kena tinggal, makmum kena tinggal dengan imam. Banyak rukun dah tu, dia tak kira. Sebab imam tu salah awal-awal lagi. Dia tidak dinamakan meninggalkan makmum. Makmum tidak dinamakan ditinggalkan oleh imam, tidak. Sebab imam tu pun dah salah dah. Dan sujud. Walaupun demikian, mereka telah melakukan rukun yang tersebut itu serta dengan imam mereka, maka tidaklah jadi keji bersalahan mereka akan imam dengan mendahului rukun itu. Dalam kitab kita dia kata mendahului. Hakikatnya kita tak boleh kata mendahului. Mana boleh? Sebab itu bukan rukun yang diiktibar, bukan rukun betul. Makmum sujud yang pertama, imam sujud yang pertama, makmum sujud yang pertama. Tiba-tiba imam angkat kepala terus naik rakaat yang seterusnya. Makmum duduk di antara dua sujud. Okey. Adakah makmum telah mendahului imam? Tak. Adakah imam telah meninggalkan makmum? Tak juga.
Habis imam duk baca Fatihah, imam duk rukuk, imam yang tidak dikira makmum ketinggalan lah. Tidak. Sebab berdiri imam tu tak sah, tak dikira rukuk imam, tak dikira i'tidal imam, semua tak dikira, maka tidak namakan meninggalkan. 3 rukun ke berapa rukun ke tak kira, sebab imam tu salah. Susahnya nak settle masalah ni. Habis 126, masalah 126. Siapa? Jumaat sah. Jumaat sah 40 orang minimum mastautin. 40 orang mastautin baru sah mazhab Syafi'i. 40 orang. 40 orang tadi secara umumnya normalnya bersama imam. Tapi kalau nak kira dari sudut hukum betul-betul tak termasuk imam. 40 orang tu tak termasuk imam. Janji 40 orang semayang sah, maka sah lah. Cuma yang 40 orang tak termasuk imam tu, apabila imam batal lah. Sebab nak semayang Jumaat mesti ada imam, ada makmum, baru nama berjumaat. Cuma untuk sahkan Jumaat 40 orang. 40 orang tu tak termasuk imam. Sebab tu kalau imam tu musafir, datang baca khutbah jadi imam, dan makmum tadi, yang 40 orang yang untuk mengesahkan Jumaat ni, ada dah 40 orang, tetap sah juga Jumaat tu. Sebab apa? Imam tak boleh kira. Sebab imam musafir mana boleh kira. Habis tu 40 orang macam mana? 40 orang ada makmum, jadi sah. Sama dalam kes ni. Lebih-lebih lagi kes ni, kes darurat, maka sah. Sebab ada 40 orang. Kalau tak ada 40 orang, baru tak sah. Katalah makmum dengan imam cukup-cukup 40 orang, ngam-ngam. Tiba-tiba imam buat hal macam ni, maka tak sah. Kalau cukup-cukup 40, sama lah juga sembahyang cukup-cukup 40 orang. 40 orang. Tiba-tiba imam batal. Imam batal dapat tahu lepas sembahyang, maka semua tak sah. Contoh 40 orang yang dikira, yang semayang tu beribu orang pun tak kira. Kita nak kira yang mengesahkan Jumaat tu 40 orang. Kalau yang semayang beribu semua musafir ataupun semua bermukim, dia tidak mengesahkan Jumaat tu. Semayang Jumaat yang mengesahkan adalah mastautin, bukan mukim. Setakat duduk bermukim 20 tahun, dia tidak boleh dikira salah seorang daripada 40 orang yang mengesahkan. Dia mastautin. Bila ada mastautin tu, cukup-cukup 40 termasuk imam. Lepas sembahyang baru dapat tahu imam kain dia terkoyak, tak sah. Maka tinggal 39, semua tak sah Jumaat. Yang imam tak sah Jumaat, makmum yang mastautin yang mengesahkan tadi pun tak sah Jumaat, makmum mukim pun tak sah Jumaat, makmum musafir datang tumpah sembahyang pun tak sah, semua tak sah. Sebab yang mengesahkan tu 40 orang cukup-cukup, termasuk imam. Bila imam buat hal pula, imam batal, maka tak sah semua. Dalam kes tadi, jika makmum yang mengesahkan tu yang mastautin tu lebih 40 orang, imam buat hal tak ada masalah. Imam buat hal tu imam batal, tak ada masalah. Sebab 40 orang cukup. Okey. 127. Ada lagi? Satu dua enam bertentangan dengan 123. Ya, betul. Macam bertentangan. Saya perasan juga. Imam sujud sekali. Kalau kita tengok 1, 2, 3 tu yang kita bahas sebelum ni, imam sujud sekali, kemudian bangun, makmum, wajiblah atas makmum sujud sekali lagi, dan ditanggung bahawa imam itu lupa, dan imam itu dan apabila imam itu mendatang dengan sujud yang kedua, maka janganlah ia makmum mengikutinya. Ketika itu bahkan hendaklah ia bangun menunggunya di dalam keadaan qiyam. Tu tengok apa beza. Jika imam sujud sekali saja, kemudian bangun ia, kemudian imam terus bangun, maka wajiblah atas makmum sujud sekali lagi. Ya. Maknanya tak boleh ikut imam jugalah dengan sujud sekali, tak boleh. Ditanggungkan bahawa imam itu lupa. Okay. Dan apabila imam itu mendatang dengan sujud yang kedua, tu ni yang beza. Dan apabila imam itu mendatang dengan sujud yang kedua,
maka janganlah ia makmum mengikutnya ketika itu, bahkan hendaklah ia bangun menunggunya dalam keadaan qiyam. Dia bagi berdiri. Sebab kalau kita nak tengok yang 126 dia tak bagi berdiri. Sebenarnya dia gini tau, dia nak bagi tahu yang 126 ni tak boleh tunggu dekat rukun pendek. Tak boleh tunggu dekat rukun pendek. Yang 123 dia nak bagi, dan tak boleh tunggu dekat rukun pendek 126 ni, dan ianya darurat. Dia nak bagi tahu tu. Cuma dia apabila dia kata kat sini yang agak mengelirukan sikit lah, saya perasan ni sebenarnya. Dia kata kalau kita tengok yang dalam masalah sembahyang Jumaat bawah ni, dia kata kat sini dan tidaklah mudarat mereka mendahului imam dengan 3 rukun atau 4 rukun. Dia nak bagi tahu darurat, maka boleh tunggu, boleh kena tunggu dekat sujud. Yang 123 ni dia bagi tahu darurat dan boleh tunggu dekat berdiri, sebab dekat berdiri tu masih lagi tak cukup, masih lagi tidak melebihi 2 rukun. Lebih tak 2 rukun kalau tunggu dekat berdiri. Makmum dia tak boleh cepat daripada imam, ataupun dia tak boleh lambat daripada imam dalam apa keadaan sekalipun 2 rukun. Kalau imam sujud yang pertama, makmum sujud yang pertama, imam terus bangkit. Okay. Imam terus bangkit rakaat seterusnya, makmum duduk di antara 2 sujud, makmum telah mendahului imam 1 rukun. Kemudian kalaulah makmum tadi sujud yang kedua, makmum telah mendahului imam 2 rukun. Kemudian kalau makmum tadi berdiri rakaat seterusnya, makmum telah mendahului imam 3 rukun. Dalam apa keadaan sekalipun, bila mendahului imam 3 rukun, batal sembahyang. Tak boleh. Jadi sebab tu dalam ni dia kata tak boleh berdiri sebab mendahului imam 3 rukun. Tunggu kat situ, maka batal, tak boleh berdiri. Mendahului imam 3 rukun batal. Tapi dalam masalah 1, 2, 3 dia kata darurat. Maksudnya tak boleh buat apa dah, terpaksa dah tunggu dalam berdiri. Dalam 126 dia kata tunggu dalam berdiri batal, kena tunggu dalam sujud. Sebab kalau tunggu dalam sujud baru mendahului imam 2 rukun. Kalau berdiri 3 rukun. Dia tak menganggap ianya darurat. Sebenarnya yang dia nak cerita adalah solat Jumaat ni. Tapi tak bolehlah kita kata salah. Ahli jawatan kuasa fatwa yang ni. Cuma kalau nak tengok yang dari sudut ketepatannya, tepatnya 126 bukan 123. Sebab kalau tunggu dalam berdiri, makmum tadi telah mendahului imam lebih 2 rukun, batal sembahyang. Tak boleh. Habis tu tunggu apa? Tunggu dalam sujud lah. Tunggu dalam sujud. Tunggu mesti dalam sujud. Sebab kalaulah sehingga dalam keadaan darurat baru boleh lebih. Contohnya kalau macam contoh kat tempat sembahyang ramai Mekah-Mekah, makmum imam rukuk, makmum rukuk, imam i'tidal, makmum i'tidal. Imam sujud, makmum tak boleh sujud sebab penuh kepala orang. Tak boleh sujud. Tak boleh buat apa, tak boleh sujud. Makmum tadi berdiri dekat rukun pendek tu tadi, berdiri aja. Kemudian imam duduk di antara 2 sujud, makmum masih lagi tak boleh nak sujud. Makmum telah ketinggalan daripada imam 1 rukun. Kemudian imam sujud yang kedua. Imam sujud yang kedua, makmum telah ketinggalan 2 rukun. Kalau imam angkat kepala untuk tahiyat ke, tahiyat awal ke apa ke, makmum tadi batal. Tapi dalam masalah ni tak batal. Sebab darurat, tak boleh buat apa dah. Makmum tak boleh nak sujud, sempit. Kaedah yang sama digunakan pada masalah 1, 2, 3 darurat. Sebenarnya dia kata sujud lama tu dikira darurat. Sujud lama, sujud yang kedua tu, tunggu dalam sujud, maka bolehlah dia tunggu dalam berdiri. 1, 2, 3 dia menganggapkan boleh tunggu dalam berdiri walaupun mendahului imam lebih daripada 2 rukun kerana darurat. 1, 2, 6 dia kata tak boleh. Yalah, nampak macam agak bertentangan lah. Dia kata tak boleh.
Tapi sebenarnya dua-dua boleh. Dua-dua boleh dengan maksud apa? Kalau betul-betul darurat, memang boleh ketinggalan daripada imam lebih daripada 2 rukun. Darurat contohnya tak boleh sujud tadi. Itu darurat sungguh tu. Nak kiri tak boleh, nak kanan tak boleh, belakang, depan semua tak boleh. Nak sujud macam mana? Sujud atas punggung orang tak cukup syarat sujud. Tak boleh. Itu dalam masalah tu ya betul, darurat dan ianya dimaafkan walaupun sepatutnya batal. Tapi tak ada pula ramai-ramai disebut. Mungkin ada benda-benda yang tertinggal lah, masalah yang tertinggal. Kalau masalah 1, 2, 3 ni ramai sangat ke apa ke. Dan yang 126 ni dia sebenarnya sambungan 1, 2, 3 dan dia nak sambung, dia nak bagi tahu sembahyang Jumaat tak boleh buat gitu. Tapi ada sedikit kelompongan. Nak tahu masalah sebenar kena tengok kitab asal. Nak tahu masalah yang sebenar. Betul lah. Saya semalam bagi perasan bertentangan dua hukum ni. Jadi kaedah dia daripada 1, 2, 3 dengan 1, 2, 6 adalah makmum tak boleh ketinggalan daripada imam lebih daripada 2 rukun. Ini kaedah asas, kaedah normal, kaedah biasa. Imam rukuk, makmum tak rukuk lagi. Imam i'tidal, makmum tak rukuk lagi. Imam turun sujud, makmum tadi batal. Imam sujud yang pertama, makmum Imam sujud pertama, makmum sujud pertama. Imam duduk di antara 2 sujud, makmum masih lagi sujud. Imam sujud yang kedua, makmum masih lagi sujud. Imam angkat kepala, makmum batal. Dia 2 rukun je batal, kecuali darurat. Itu kaedah dia. Kaedah tu tak boleh lawan dengan kaedah-kaedah lain. Tidak batal. Kalau dalam masalah tadi imam salah tadi, makmum dibenarkan tunggu kerana darurat. Cuma tunggu tak boleh tunggu kat rukun pendek, dia tunggu dekat rukun panjang. Habis 1, 2, 6 1, 2, 7. Kecuali sembahyang Jumaat tak boleh buat apa, mesti tunggu. Kalau kata kita ambil, kalau lah kita ambil masalah 1, 2, 3 ni, kita letak dekat sembahyang Jumaat, bolehlah tunggu masa berdiri. Kenapa sibuk nak tunggu ketika sujud? Sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Kalau tunggu ketika sujud, tunggu ketika berdiri, batal sembahyang makmum. Sembahyang Jumaat makmum tadi batal. Dia kena tunggu dalam sujud juga, sebab kat situ pun dah 2 rukun, mendahului imam 2 rukun. Sebab tu saya kata sebenarnya tujuan dia sebut, dia ulang balik, dia nak bagi tahu sembahyang Jumaat tak boleh buat gitu. Sembahyang Jumaat tak boleh tunggu dekat berdiri, kena tunggu dekat sujud juga. Sembahyang lain tu dikira darurat, bolehlah juga tunggu dekat berdiri kerana kita nak sujud lama-lama bukannya mampu. Dia nak cakap begitu, tapi dia buat balik tentang masalah tadi berbeza pula dengan masalah 1, 2, 3. 1, 2, 7. Masalah 1, 2, 7. Imam Syak membaca Fatihah di dalam rukuk. Imam Syak membaca Fatihah di dalam rukuk. Macam ni. Imam Syak baca ke tak baca Fatihah ketika itu imam rukuk? Telah menyebut Syekh Al-Bughawi di dalam fatwanya, jika Syak imam dalam rukuknya, adakah ia telah membaca Fatihah atau belum? Maka qiyam ia imam semula berdiri balik untuk membacanya. Itu cara selesai dia. Imam ketika rukuk, Allah, aku lupa baca Fatihah ke tadi baca Fatihah ke tak baca, tadi baca habis ke tak baca, tadi apa-apalah, dia syak kepada Fatihah baca atau tidak ketika dia rukuk dah. Imam tadi dia tak boleh buat apa? Alah semayang aja lah teruskan, tak boleh. Batas semayang imam, berdosa semayang macam tu. Habis tu nak buat macam mana? Maka qiyam ia semula untuk membacanya. Imam tadi mesti berdiri balik untuk baca. Dia berdiri untuk baca Fatihah. Sama ada baca daripada awal atau sambung. Soalannya makmum macam mana? Pening ni. Imam rukuk, makmum rukuk. Imam berdiri balik, makmum menganggap imam i'tidal. Dia pun sama Allah Alhamdulillah makmum. Imam, sebab imam dia kata i'tidal lah, sedangkan imam berdiri balik baca Fatihah. Lepas pada tu makmum nak buat apa? Ni. Adapun makmum ia telah yakin sudah membacanya. Makmum baca elok je Fatihah.
imam ni pula tiba-tiba was-was ataupun tak baca Fatihah ataupun was-was baca atau tidak, maka imam pun kena berdiri balik. Bila imam berdiri balik, imam sambunglah Fatihah dia tadi. Makmum, aku dah baca dah. Makmum dalam keadaan i'tidal, imam dalam keadaan qiyam balik, maka rukuk tadi tak dikira. Maka telah berkata Syekh Al-Bughawi, tidak boleh makmum menunggu dalam i'tidal. Tak boleh tunggu dalam i'tidal. Bahkan wajib ia turun kepada sujud. Ni pun macam darurat juga ni. Dikira darurat. Turun dalam sujud. Maksudnya makmum tadi sujud, mesti sujud. Dan tunggu imam di dalamnya, tunggu imam dalam sujud. Kerana sujud itu rukun yang panjang. Panjang mana nak sujud pun tak apa. Dan i'tidal daripada rukuk itu rukun yang pendek. Jadi tak boleh tunggu dekat i'tidal. Tak boleh. Yang boleh tunggu kat tempat-tempat rukun pendek hanya darurat. Tak boleh buat apa sahaja. Yang ini bukan darurat. Jadi maknanya makmum dah meninggalkan imam berapa rukun tu. Imam rukuk, makmum rukuk. Imam pun Allah, aku tak baca Fatihah tadi, tak habis. Imam pun berdiri balik, qiyam balik. Bukan i'tidal, berdiri balik dan baca Fatihah. Makmum tadi i'tidal. Sebab dia ingat i'tidal. Sudah. Sekarang ni makmum telah mendahului imam 2 rukun lah. Yang pertama rukuk, yang kedua i'tidal. Kalau makmum tadi tunggu dalam i'tidal, batal sembahyang makmum sebab memanjangkan rukun pendek. I'tidal rukun pendek. Habis itu makmum buat apa? Sujud. Bila makmum sujud, makmum telah mendahului imam 3 rukun, sepatutnya batal. Tapi tak batal kerana darurat. Sebab tu saya beritahu tadi tu 126 123 126 127. Dia nak bagi tahu cerita tentang darurat makmum meninggalkan imam atau makmum ditinggalkan oleh imam lebih 2 rukun. Hukum asal batal, tapi tak batal sebab darurat. Tu kalau kena kira mana boleh batal. Tunggu imam dalam sujud pun batal kerana mendahului imam lebih 2 rukun. Kalau tunggu dalam i'tidal pun batal sebab memanjangkan rukun pendek. Habis tu boleh ke buat? Bolehlah tunggu dalam sujud, darurat. Kalau tidak macam mana? Tak boleh buat apa? Darurat. Tahu. Susah. Satu lagi ya, last. Imam rukuk 128. Imam rukuk sebelum habis membaca Fatihah. Berkata Syekh Al-Bughawi, jika imam rukuk belum habis membaca Fatihahnya, belum habis Fatihah, imam dah rukuk dah, maka bolehlah makmum mufaraqah dengannya. Mufaraqah bila-bila pun boleh. Dan teruskan menyempurnakan sembahyangnya bersendirian. Boleh aja imam rukuk sebelum membaca Fatihah, habis baca Fatihah. Makmum tadi mufaraqah dengan imam. Sebab apa cerita bersama mufaraqah? Sebab makmum dia tak boleh rukuk ikut imam. Imam rukuk dalam keadaan tak baca Fatihah, makmum tak boleh ikut. Makmum ikut, makmum batal. Sebab imam tak boleh rukuk, makmum pun tak boleh rukuk. Imam rukuk juga, makmum tak boleh ikut. Jadi macam mana? Dia kata kalau mufaraqah, bolehlah mufaraqah dan teruskan menyempurnakan sembahyangnya bersendirian, sembahyang seorang-seorang. Dan boleh juga makmum tadi menunggunya dalam qiyamnya. Makmum tadi tunggu dalam berdiri makmum sehingga ia kembali mengikutinya pada rakaat kedua bagi imamnya. Allah. Jadi makmum tadi imam tak baca Fatihah habis. Tak baca langsung, kan? Lepas tu imam pun rukuk. Makmum tak boleh ikut. Makmum nak buat apa? Makmum tunggu je dalam qiyam. Tunggu je dalam qiyam. Tak boleh buat apa dah. Imam ni subhanallah sunat. Okay, tunggu. Imam pun rukuk i'tidal, tunggu lagi. Sujud, duduk di antara sujud, tunggu lagi dalam berdiri. Sehingga ia imam kembali mengikutinya pada rakaat kedua bagi imamnya.
Kemudian sehinggalah imam naik rakaat yang kedua. Bila imam naik rakaat yang kedua, baru makmum tadi ikut, sama-sama berdiri. Kemudian pada akhir semayang, tiba-tiba terus akhir semayang, jika imam sedar lalu bangun, kalau akhir semayang, maksudnya habis semayang dah, bukan habis, dah tahiyat, imam sedar, imam tambah satu rakaat. Maka hendaklah makmum bangun mengikuti imam. Iyalah, tambah. Dan jika ia tidak sedar juga lalu memberi salam, maka hendaklah makmum bangun sempurnakan rakaatnya. Imam tak baca Fatihah ataupun baca Fatihah tak sempurna, rukuk. Makmum tadi tak boleh rukuk, makmum berdiri aja. Imam yang i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, naik rakaat yang kedua imam. Makmum baru ikut imam. Memang duduk berdiri pun, teruskanlah berdiri. Imam rukuk, makmum baru rukuk setelah rakaat yang kedua. Imam i'tidal, makmum i'tidal, sujud apa semua. Imam tahiyat awal lah, sebab imam menyangka dia dah rakaat kedua, imam tahiyat awal. Makmum tadi tak boleh tahiyat awal, makmum tadi kena berdiri lagi rakaat seterusnya. Kemudian imam pun berdiri rakaat seterusnya, makmum tadi ikut. Kemudian imam rukuk, makmum rukuk, i'tidal apa semua, imam terus naik rakaat seterusnya. Makmum kata, ni tahiyat awal ni, tapi makmum tak boleh buat tahiyat awal, makmum kena ikut imam naik rakaat seterusnya. Kemudian imam rukuk, i'tidal apa semua, sebab imam menyangka rakaat tu dah rakaat yang keempat. Makmum mengatakan baru 3 aja, kata dia, kan makmum tunggu lambat satu rakaat dengan imam. Kemudian imam pun tahiyat akhir, makmum tak boleh tahiyat akhir, makmum kena berdiri rakaat seterusnya, tunggu lawan imam je setiap rakaat, tunggu. Kemudian kalau imam sedar, imam bangun, follow imam je sampai salam. Dia kata kalau imam sedar, imam pun tak jadi tahiyat, imam pun terus bangun, maknanya imam dah sedar. Maka makmum ikut imam rukuk, i'tidal apa semua, dan salam sama-sama. Tapi kalau imam tak sedar sampai ke sudah, makmum tak boleh tahiyat dengan imam tahiyat akhir. Makmum kena tunggu aja sehingga imam bagi salam. Makmum tadi niat mufaraqah, baca Fatihah apa semua, sembahyang seorang-seorang, kemudian baru salam. Imam tadi tak sah, imam wajib qada balik sembahyang, kena ulang balik sembahyang imam, sebab imam baru sembahyang tak cukup rakaat. Ini pun sebenarnya dah bahadur 3 kali dah. Dah bahadur 3 kali dah. Habis. Cukup. Masalah 129, makmum ternampak najis atas baju imam. Susah kan ni? Makmum tengok imam ada tai cicak dekat kaki ke, dekat atas kepiah atas reban ke. Kalau makmum subhanallah, mana imam tahu? Kau subhanallah kenapa? Imam kata subhanallah kenapa? Baru je rakaat pertama, aku baru nak baca Fatihah. Allahu Akbar, pakai Allahu Akbar, baca doa iftitah, baru bismillahirrahmanirrahim, makmum subhanallah. Baru tak buat apa-apa subhanallah dah. Sebab apa? Makmum nampak tai cicak dekat serban ke, dekat badan imam. Nak subhanallah apa, belum salah lagi, semayang baru start. Jadi macam mana nak buat? Akan dibincangkan daripada masalah 129 nanti. Tunggu dulu. Sudah yang tasbih kafarah dan suratullah subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.